Presiden Trump optimis tentang perbincangan dengan Iran, menyatakan perunding telah capai kemajuan dalam sekurang-kurangnya satu perkara penting. Mereka tidak boleh ada senjata nuklear. Bila ditanya 10 perkara utama, saya jawab nombor 1, 2 dan 3. Maksudnya mereka tidak boleh memiliki senjata nuklear dan mereka tidak akan memiliki senjata nuklear. Dan kami sedang berbincang tentang perkara ini dan saya tidak mahu membuat kesimpulan terlalu awal. Tetapi mereka telah bersetuju bahawa mereka tidak akan pernah memiliki senjata nuklear. Mereka telah menerima segalanya sejak hari Selasa. Peter Duce berada di halaman utara Rumah Putih pada Rabu. Hai Peter, selamat pagi. Bill, selamat pagi. Ini hampir menamatkan Epic Fury yang bertujuan menghalang Iran dapatkan bom nuklear. Kini pihak berkuasa mencadangkan pelan damai 15 perkara untuk menamatkan perang. Ia adalah satu hadiah yang sangat besar, bernilai sejumlah wang yang amat banyak. Dan saya tidak akan beritahu apa hadiah itu. Tetapi ia adalah satu ganjaran yang sangat bernilai. Ia tiada kaitan dengan tenaga nuklear. Ia berkaitan dengan minyak dan gas. Dan ia adalah sesuatu yang sangat baik yang mereka lakukan. Saya dapati kita berurusan dengan orang yang betul. Sebahagian masalahnya ialah kumpulan pencetus konflik di Iran, pengawal revolusi, mempunyai juru cakap yang membincangkan rundingan ini. Konflik dalaman kamu kini sampai ke tahap berunding sesama sendiri. Kata-kata kami tetap sama sejak awal dan akan terus begitu. Seseorang seperti kami tidak akan pernah membuat perjanjian dengan kamu. Tetapi Trump mencadangkan bahwa pengawal lama sudah tidak lagi terlibat. Kami bunuh pemimpin mereka ketika mereka memilih nama baharu. Kami bunuh semuanya. Kini kami ada kumpulan baru dan boleh lakukannya lagi dengan mudah. Tapi mari lihat bagaimana mereka beraksi. Kita memang ada perubahan rejim. Ini adalah perubahan dalam rejim. Kerana pemimpin-pemimpin sekarang sangat berbeza daripada pemimpin yang ada pada awalnya dan yang mencetuskan semua masalah ini. Trump masih kecewa dengan kurangnya sokongan sekutu NATO dalam peperangan, namun berkata sekutu AS di Teluk telah bekerja sama dengan baik. Sangat baik. Bill Music. Sangat baik Peter, terima kasih. Peter Duce memulakan hari di Rumah Putih. Mari panggil Brian Hook, bekas utusan Zmoiwa ke Iran. Jadi inilah tuntutan Amerika Syarikat dan Iran seperti yang kami faham Zmoiwa. Selain menuntut penutupan kemudahan nuklear, sifar pengayaan dan sekatan peluru berpandu. Mereka mahu jaminan laluan selamat di Selat Hormuz dan Iran hentikan sokongan kepada kumpulan proksi rantau itu. Iran menuntut pampasan perang dan sistem pembayaran baharu untuk Selat Hormuz. Namun anda baru dengar Peter Duce berkata media kerajaan beritahu dunia Iran tidak adakan perbincangan begitu. Berdasarkan pengalaman anda, di manakah anda rasa perkara ini sebenarnya berada? Baik. Dana, pada pendapat saya, kita berada di satu detik yang sangat menarik, yang gagal dicapai oleh ramai Presiden Amerika. Dan Presiden Trump nampaknya telah meletakkan Iran di tempat yang setiap presiden inginkan, yaitu di bawah tekanan dan datang kepada kita untuk mencapai satu perjanjian. Secara sejarah, jika lihat Presiden Obama atau Biden, keadaannya sebaliknya. Kita yang berada di bawah tekanan disebabkan oleh ugutan nuklear Iran. Kita tunduk kepada tekanan, kemudian terpaksa mengejar Iran di Eropah untuk mendapatkan perjanjian yang akhirnya menjadi perjanjian nuklear dengan Iran. Dan Presiden Trump bertindak betul menarik diri daripadanya. Sekarang kita mempunyai dinamik di mana rejim Iran sudah pasti merasai tekanan dan sedang mencari jalan keluar. Jadi ini adalah saat yang penting, ia merupakan tanda kemajuan. Saya akan letak di papan supaya semua boleh lihat pemimpin yang terbunuh. Namun, ada juga yang mungkin boleh bekerjasama dan bincang dengan Presiden. Saya tak pasti anda kenal Presiden Parlimen ini, Galibah, kalau saya menyebutnya dengan betul. Adakah anda rasa Amerika Syarikat atau sekutunya di Teluk mahu kita teruskan sambil memastikan kita mendapat sekurang-kurangnya tuntutan Presiden Trump berkaitan senjata nuklear? Orang ini boleh diajak berunding kan, Presiden Parlimen? Saya tahu, saya rasa ini satu petanda yang menggalakkan apabila Presiden Parlimen kini mula bersuara. Nampaknya dia adalah orang yang mungkin berada di seberang meja perundingan. Ini satu perkembangan baik kerana berurusan dengan rejim Iran bukan seperti negara biasa. Jika anda berdepan Menteri Luar Negeri, biasanya itu hanya sandiwara dan helah.
Presiden Parlimen Iran ini bekas pemimpin pengawal revolusi dan sangat berpengaruh serta penting dalam sistem itu. Steve Witkoff dan Jared Kushner berbincang dengan Iran di Oman dan Geneva. Saya rasa perbincangan itu berjaya, tetapi Iran tetap gagal atasi halangan sendiri. Mereka terlalu banyak berunding dan tidak serius dengan tuntutan kami. Kini selepas hampir sebulan berperang, saya rasa kita akhirnya ada orang yang tepat di meja rundingan. Dana, seperti yang awak tunjukkan, inilah tuntutan tepat tentang senjata nuklear, peluru berpandu dan proksi. Perkara ini perlu diselesaikan sekali dan untuk selamanya. Ryan, rakaman audio baru dari bekas setiausaha Tony Blinken baru tiba. Setahu saya, ini berlaku di Harvard malam tadi, saya belum dengar lagi. Beliau kelihatan menyesal atas tindakan yang diambil atau tidak. Mari kita dengar dahulu dan saya mahu reaksi Anda. Dengarkan bekas setiausaha negara dalam pentadbiran Biden. Anda terus Merujuk kepada satu perjanjian. Lebih panjang dan lebih. kukuh, betul, dan Anda tak pernah sampai ke sana. Dengan apa yang berlaku di dunia, adakah Anda menyesal? Ya, betul. Saya berharap dapat sampai ke tahap itu. Kami berusaha keras untuk dapatkan perjanjian yang lebih panjang dan kukuh. Dan pada beberapa ketika, kami benar-benar menumpukan usaha ke arah itu. Orang Iran kadang-kadang berundur atau semakin hampir, dan kami juga ada kekangan sendiri. Saya akui kadang-kadang politik turut mengganggu. Pilihan raya pertengahan penggal selalunya jadi faktor, walaupun sepatutnya tidak. Brian, kami dan orang ramai baru saja mendengar setiausaha Blinken buat kali pertama. Apa reaksi segera anda? Masalahnya dengan semua pendekatan diplomasi yang dilakukan ialah dia tidak mempunyai pengaruh dan rejim Iran tidak takut kepada Presiden Biden. Mereka langsung tidak memandang serius beliau, jadi para perunding beliau sebenarnya tidak mempunyai banyak kuasa. Sekarang sebaliknya pula, para perunding Presiden Trump mempunyai pengaruh. Mereka ada kuasa dan Anda tahu, meja rundingan itu tidak seimbang. Ia berat sebelah memihak kepada Amerika Syarikat. Dan ini adalah sesuatu yang langsung tidak disedari oleh pentadbiran Biden yang sentiasa mengejar pihak Iran demi mencapai satu perjanjian. Mereka berusaha kembali ke perjanjian nuklear dengan Iran. Kini Amerika Syarikat berada dalam kedudukan yang jauh lebih baik dan Presiden menggunakan tekanan serta diplomasi sangat bagus. Brian Hope menyertai kami dari Miami. Terima kasih banyak. Terima kasih.